Bismillahirrahmanirrahim. Kita jemput orang yang kedua untuk di coach hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Orang yang kedua. Siapa orang kedua? Right. Assalamualaikum Tuan Luqman. Waalaikumsalam Tuan Fadi. Apa khabar? Pagi. Pagi. Nampak sedap cokoja kat belakang tu. Puasa. Okey Tuan. Tuan Luqman duduk dekat mana, buat bisnes apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Luqman. Saya duduk di Gombak, Batu Cave. Sekarang kita bisnes cokoja. Home base. Cokoja jenama sendiri. Macam dekat belakang ni lah. Cokoja jenama sendiri. Maksudnya ni macam lebih kurang kilang lah macam tu. OEM lah, tapi kita home base punya. Dan tim Final Evo memang dah pernah makan lah kita punya cokoja ni. Kalau ingat kan? Dah dapat tak? Saya rasa tak sampai kat saya ni. Tim saya dah habiskan semua. Saya rasa makanan ni biasa tim saya, tim Final Evo akan dapat daripada student-student. Lepas tu dia kena lutul banyak kan kalau makanan. Tim Final Evo ni dia makan memang banyak. Sama ada orang bagi ataupun syarikat bagi makan lah kan. So, betul tu last kali tak sampai kat saya lah kot. Tak apa. Okay, alright. Silakan Tuan. Soalannya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay Tuan Fadi. Saya nak share sikit lah. Kita punya jualan untuk cokoja ni sebelum ni dah lebih kurang 30k sebulan. Okay. Telur lah. Pada saya biasa sangat. Tapi Alhamdulillah waktu PKP orang dah tak boleh keluar rumah. Tapi orang still nak punya lagi nak makan. Kita punya sale sampai hit 600%. Okay, contohnya 30k sebelum ni. So untuk sale daripada 15 April sampai semalam 14 Mei kita punya sale 197k daripada 30k. Okay. Semasa PKP lah. Jadi saya Alhamdulillah rezeki kan PKP. Rahmat PKP. Rahmat. Tapi untuk kita, saya berfikir macam mana untuk kita maintainkan, adakah ini hanya sale PKP saja ataupun nanti lepas raya dia jatuh jadi normal balik ke macam mana ke. Jadi saya berfikir macam mana nak maintainkan momentum tu daripada 4 angka kepada 6 angka dan naiklah terus. Okay. Nak memaintainkan momentum kenaikan sale tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan saya very simple Siapa yang jadi pelanggan Tuan? Okay. Untuk makluman, kita medium jualan kita 100% Shopee sahaja. Shopee sahaja. Jadi bila Shopee ni sebenarnya direct customer lah. Customer retail dan sebab ni produk makanan, diorang rasa satu kali, diorang akan repeat. Dan bila kita share kita punya gambar ke apa dekat Facebook, adalah kawan-kawan nak jadi ejen, tapi kita tak fokus ejen sebenarnya. Cuma diorang nak jadi ejen macam mana bila dia tengok kita post. Macam mana Tuan tak fokus ejen tapi Tuan buat OEM untuk cokoja? Okay. Sebab dekat Shopee tu kita ada buat iklan borong dan kita ada letak satu macam brochure untuk OEM. Jadi customer yang beli dia akan cari kita untuk OEM dan kita punya MOQ sangat rendah lah. Dengan modal RM180 sahaja. Okay. Mungkin orang OEM untuk event ke, majlis ke, macam tu lah. Okay, saya faham. So sekarang ni yang membeli dengan Tuan walaupun daripada Shopee ke, daripada Facebook ke, mana-mana ke, dia masih lagi dengan keadaan B2B punya business style. Betul tak? Ya, betul. Maksudnya dia beli tu dia nak jual balik, bukannya beli untuk makan diri sendiri, betul? Makan untuk diri sendiri pun banyak juga. Okay, sebab yang beli kata banyak, beli yang alat pun banyak juga. 197,000, 197k, berapa persen untuk orang jual balik, berapa persen dia nak makan sendiri? Kita punya statistik kasar kita 50-50.
50-50. Okay. So kalau tuan nak orang beli tu, dia nak makan sendiri, tuan guna brand tu nama apa? Okay. Untuk makan sendiri kita pakai yang ni. Oh, salah. Yang macam saya tunjuk tadi lah. Okay. Itu nama brand apa? Chokoja Lele. Chokoja Lele. Okay. Alright. Untuk yang kalau OEM kita OEM tu dia boleh letak brand dia sendiri macam tu. Betul. Jadi untuk ejen dia tak ada nombor telefon sini untuk pemborong. Jadi dia boleh letak nombor dia. Okay, so dia macam ni tuan. Cara untuk kita maintain the sales dan juga menaikkan jualan, macam semalam saya bagi tahu dan 2-3 hari lepas pun saya masih lagi memberitahu perkara yang sama. Dia ada 3 strategi sahaja untuk kita naikkan jualan dan maintainkan jualan lah. Kita tak nak maintain jualan ni sebab kalau maintain sekarang ni tuan excited 30,000 naik jadi 197,000. Tapi kalau duk 197,000 10 tahun dah tak gerak-gerak, tuan boringnya. Betul tak? Betul. So sebab tu kita bila menjadi usahawan, saya selalu bagi tahu kepada student-student Fani Ibu, Elite Circle, Mastermind kan. Saya kata focus on progress. Sebab bila progress kita happy. Bila progress kita happy. Kita focus on progress. So sekarang ni tuan happy sebab tuan ada progress. Progress equals to happiness. Jadi daripada 197 cuba hit lebih tinggi. Okay, cuba hit lebih tinggi. So macam mana tuan nak dapat hit tu? First thing first tuan kena ada magic numbers. Magic numbers, very important. Tuan tahu tak magic numbers tu apa? Tak tahu tuan. Tuan pernah masuk tak kelas-kelas advance yang saya buat apa semua? Ada tak? Kalau saya masuk kelas basic Tuan Fadi lah, Fadi Ivo. Tapi wife saya masuk yang advance lah. Okay, baik. So first kali dipanggil sebagai magic numbers. So okay, now semua yang sedang live dengan saya, this is very important Saya dah sentuh benda ni. Tapi benda ni lah yang ramai usahawan kita tak nampak. Okay, peringkat awal. Dia nak banyak tapi dia tak tahu berapa. Right? Sebab bila nak banyak, satu pun banyak berbanding kosong. Kata nak banyak, dua lagi banyak pada satu daripada kosong. Banyak tu berapa soalannya? Okay? Right, so the keyword is magic numbers. So listen to me everybody please. Letakkan dalam buku anda perkataan magic numbers. Okay, now saya nak tunjuk screen lah, boleh sekejap saya cari ada tak saya punya boleh tunjuk screen lah kalau kita coaching ni biar habis kan. Okay tuan, berapa tuan nak dapat jualan? Macam mana tuan? Tadi tuan kata 197. Ya. 197 ni ada dua, betul tak? 50% datang daripada borong. Betul? Betul. Okay. Another 50% datang daripada tuan buat retail. Betul tak? Okay. Now, kalau 197 bahagi 2, berapa jawapan dia tuan? 197 bagi 2 90 penting lah. 95. Yang sedang live dengan saya, tolong kita sama main magic numbers ni supaya anda pun boleh hit your target. Alright, you boleh belajar setting target ni. Kalau anda belajar setting target dan buat target yang betul, insyaAllah lah dengan izin Allah, semua dengan izin Allah kan. Kita hidup ni pun izin Allah kan. 100 tahun lepas kita tak wujud. Semua orang yang sedang live dengan saya tak wujud. Semua orang tak wujud 100 tahun lepas. Dan 100 tahun ke depan kita pun dah takkan wujud. Maksudnya apa? Kita wujud ni semua dengan izin Allah. Okay? Alright? So kita nak berjaya dalam bisnes pun izin Allah juga. Jadi minta dengan Allah dulu. Nak minta dengan Allah banyak. Baca Quran pun malas kan. Nak habiskan 1 juzuk pun terkedik-kedik. Nora Danish boleh habiskan 30 juzuk Al-Quran. Nora Danish upload dalam IG dia. Bulan puasa ni dia habiskan 30 juzuk Al-Quran dia tulis. Imagine, Nora Danish boleh habiskan 30 juzuk Al-Quran. Kita ni tak boleh nak habiskan. Duk gila cari duit, Quran pun tak boleh baca. Angkat. Okay. Right? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ya
Saya bagi tahu baca Quran tu, saya nak bagi tahu diri saya sendiri. Jangan terasa. Ke ada orang terasa? Kalau terasa baguslah. Okay. So tuan nampak skrin Boleh? Tuan Lokman nampak skrin tak? Okay, nampak. Oh, okay. 97. Okay, bahagi 2. Berapa jawapan dia, tuan? 98.5. Okay. 98. So RM 98.5K. Okay, yang sedang menonton tolong klik share please. This is a very serious matter. Kalau anda tahu, you can grab this idea which is magic numbers. Dengan izin Allah lah. This is the road untuk berjaya dalam bisnes. Okay, alright. Semua kena ada nombor. Kalau tak ada nombor macam mana nak berniaga? Kan? Ikutlah dia panggil apa, just go with the flow. Dah berapa tahun kan. Sekarang ni kita kena ada magic numbers ni. Okay. Ustaz Tajul pun ada dengan tengah live dengan saya lagi kan. Nampak gambar dekat bawah. Boleh dengar saya Ustaz Tajul? Boleh dengar Okay, so Ustaz Tajul ni magic numbers yang saya sebut tadi. So Ustaz mungkin boleh draw magic numbers ni insyaAllah. Okay, alright. Yang live dengan saya please click share dan ambil a piece of paper. Baik, so sekarang ni Tuan Lokman, 98,000 ni terbahagi pada 2, betul tak? Betul. Satu B2B, 2 B2C. Yang tak faham B2B ni adalah B2B ni adalah business to business. B2C ni adalah business to customer. Okay, alright. Maksudnya apa? Kalau B2C ni kita jual satu-satu retail lah. B2B ni kita cari orang nak jadi agent. Okay, atau OEM ni cari orang yang nak buat bisnes dia sendiri. Nak brandkan brand sendiri. Macam itulah lebih kurang Okay, baik. So, magic number dia adalah kita ambil dulu B2C dulu. Okay, kita ambil B2C dulu. Ini 1, ini nombor 2. Okay. Nombor 1, B2C. Tuan, saya nak tanya. Satu Choco Jar untuk B2C tuan jual berapa? RM10. Berapa? 20? RM10. Oh, RM10. International. Kenapa tak dollar terus? $10. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Jadi RM 98,500. Okay. Bahagilah dengan RM $10. So maksudnya tuan kena jual berapa sebulan? Sebulan kita kena jual 9,850. Ya, tuan kena jual 9,850 jar. Alright? Betul. So, kita jangan cakap peman lagi. Kita bahagi lagi 30 pula. Lagi kecil supaya target tu boleh di-achieve. 9850 bahagi 30 berapa tuan? Bagi 30 Saya dah kira dah ni. Berapa tuan? Kalkulator dah hang dah ni. Allahu Akbar. Kata sale dekat 200,000 kalkulator tak boleh beli. M1 lah. 30 hari So 328. 328. Good. Betul? Betul. Easy your target. Harian. 328 328 jar sehari. So macam mana nak buat? So tuan kena letak let's say on average, katakanlah ni contoh. Katakanlah daripada Shopee saja boleh hasilkan berapa jualan. Shopee saja sehari boleh berapa tuan jual? Shopee saja sehari dalam 100 ke 200. Ni bukan termasuk dengan orang yang nak buat OEM ni retailing. Ni yang retailing, yang ala carte punya. Ya, ala carte punya. So daripada Shopee saja dah boleh dapat jualan 328 ni. Okay? Right? So tuan juga boleh, mungkin tuan boleh hire salesman. Right? Salesman kerja kau pergi letak dekat kedai-kedai. Okay? Satu batu cave ni, satu gombak ni aku nak setiap kedai aku jejak mesti ada brand aku dekat situ. Kau buat macam mana pun, wahai salesman-ku. So kerja dia adalah hari-hari keluar, pagi dah pukul 8 datang report, okay bos, hari ni saya akan pergi area ni bos,
Pertama saya akan cari kedai baru, nombor 2 saya akan kutip duit bos. Nombor 3 saya akan top up mana jar yang habis bos. Okey, selesai. Dia pun keluar pergi. Okey? Balik petang tengok berapa collection, cukup ke tak? Bilangan jar keluar, cukup ke tak? Okey, alright dengan collection. Alright. Cun, esok datang lagi. Okey, lepas tu tuan hire lagi salesman nombor 2, salesman nombor 3, salesman nombor 4. Hentak satu Malaysia, terus. Selesai. Faham tak? Okey tuan, dengar. Jadi depan kedai tu letak banner. Okey, letak banner depan kedai. Okey, Cokoja, lele-lele. Takkan tengok je, beli je. Tulis kat situ atas bantik tu kan. Takkan tengok je, beli je. Dia punya ayat. Contoh lah kan. Bagus ayat tu. Nangis nak beli Cokoja, tak beli. Bapak jenis apa kau ni? Contoh. Buat banner tu. Mak bapak tengok terasa, Masya Allah dia ni kejam gila kan. Okey lah, belilah satu untuk anak. So, what happen? Kalau distribution tuan kuat, dekat Shopee ada, right? Dekat Facebook ada, dekat kedai-kedai area Batu K, dekat Gombak semua ada. Apa berlaku? Boom! Jualan tuan, setakat nak dapat 9,850 jar, no problem. Untuk B2C, selesai. Okay, sekarang kita tengok B2B pula. B2B. Okay tuan. B2B pula. B2B pun nak kena dapat RM 98,500. Betul? Betul. B2B berapa seorang kena ambil minimum? Minimum 2 dozen. 24 botol. Berapa ringgit ni kan duit ni? Berapa ringgit? 180. 180. 180. Okey, so 98 bagi 500 bagi 180 berapa? 547. So tuan kena ada 5, 4, 7 agent. Agent. Right? 547 kotak Tuan Fadi. Kotak. Mungkin satu agent ambil 2-3 kotak. Okey, betul. Okey, kalau betul lah tu. Okey Tuan Fadi, saya nak kongsi sedikit kan. Saya ada satu ejen rawang. Dia punya sale untuk PKP saja 1 bulan. Dia dah ambil 100 kotak. Untuk PKP untuk 1 bulan saja. 100 kotak. Untung asal dia lebih kurang 100 kotak. Okey. Dia target 100 Jadi, kotak. lagi. Dia target Untung asal. Macam mana tuan? Stokis target 100 kotak. Bukan target, dia dah ambil 100 kotak. Dia dah ambil 100 Pemborong. kotak. Okey, sabar. Saya nak tengok bilangan kotak dulu. Tak habis lagi aku punya magic numbers ni, Luqman. Okey. Sorry. Okey. So, sorry. Ni adalah kotak maksudnya bilangan kotak. Okey. Sekarang ni bila B2B, okey, ini adalah business owner, betul tak? Betul. So business owner, kau nak berniaga, berapa modal permulaan ataupun berapa package yang Luqman boleh bagi pada diorang? Minimum order, dia panggil minimum order quantity. MOQ. MOQ. Minimum order quantity dengan Luqman, berapa? 24 botol, iaitu RM180 lah. Itu MOQ yang Luqman buat lah. Ya, betul. RM180 dah boleh start awak punya bisnes, macam tu? Sangat rendah, betul. Sangat rendah. Okay, alright. Adakah semua orang ambil 180 atau macam mana? Majoriti orang ambil 180 ke macam mana? Majoriti dia yang mana modal kecil, biasanya kita tengok dia ambil 180, esok dia repeat lagi. Okay, bagus. Soalan saya, average orang atas orang, average ni purata bahasa Melayu dia. Okay. Purata, seorang akan ambil berapa dalam sebulan? Kita cerita sebulan ni, Luqman. Tuan Luqman. Bulan
Yelah. Lebih kurang 20 karton lah. 20 kotak. Berapa? 20 karton tu berapa? Berapa kotak 20 karton ni? Berapa ringgit? Kotak man. Kau jangan campur-campur. Kotak. Satu orang 20 kotak. Ejen. Satu ejen. Ya, macam tu. So, seorang 20 kotak. Betul? Untuk PKP. Okay, so 547 bahagi 20. Berapa dapat? 547 bahagi 27. So Luqman kena ada 27 business owner. Faham? Itu je. Luqman kena ada 27 business owner je. Celah mana susahnya. Faham. Okay. Jadi apa yang Luqman perlu buat? Cari saja orang yang start niaga kan. Cuma sekarang ni Tuan Luqman dah berjaya hasilkan 98,000 daripada B2B punya market. Masalahnya Tuan Luqman takut habis PKP dia dah tak ambil repeat order. Memanglah dia tak repeat order kalau dia tak tim niaga. Tapi kalau dia ke tim niaga, dia ambil lagi tak? Ambil. Jadi tugas Tuan Luqman lah untuk ajar dia berniaga. Itu namanya dalam bisnes kita kena buat training. Untuk ajar berniaga. Kita kena bagi tahu, okey korang nak dapat jualan banyak-banyak, korang kena letak dekat kedai. Okey, ni strategi letak dekat kedai. Korang juga kena letak dekat Shopee. Ni strategi letak kat Shopee. Okey, kalau korang nak buat jualan banyak, korang business owner 27 orang ni, korang kena cari ejen di bawah korang pula. Okey, ni strategi cari ejen. Tuan Luqman kena ajar dia orang berniaga. The right way, the correct way to do business. Barulah dia orang punya business grow. Dia panggil apa? Zing Zingler bagi tahu. Okey, Zing Zingler ni apa panggil? Orang yang ni lah. Dia kata apa tau? Dia kata you can get everything that you want in life if you help enough others to get what they want. Betul. Kita boleh dapat apa yang kita nak dalam hidup jika kita bantu orang untuk dapat apa yang dia nak dalam hidup. Jadi kita boleh nak, okay ambil lah Cokoja, saya suka hati korang lah nak jual macam mana. Bye bye, terima kasih. Nanti next month datang ambil lagi tau. Kalau buat macam tu, nanti dia boring, dia kata bapak Gilang ni kan. Dia bagi juga kita, lepas tu tekan-tekan kita, beri nak order. Baik aku ambil kilang lain, dia bagi Cokoja. Lepas tu dia ajar macam nak berniaga, dia take care kita, dia bagi training free. Faham? Bagi package dengan marketing lah maksudnya. Dia tak semestinya marketing, dia boleh bagi dalam, yelah maksudnya dalam bentuk semangat lah. Semangat boleh, marketing boleh. Okay, tapi yang penting pokok pangkal dia kalau ejen ni, dia kena dua. Pertama recruiting, nombor dua training. Recruiting training. Maksudnya tuan kena cari lagi business owner lagi. Jangan start satu dengan 27. Cari lagi yang ke 28, 29, 30, 31 sampai sejuta pun tak apa. Berterusan, jangan berhenti. Marketing untuk mencari business owner baru untuk produk kita, jangan berhenti. Okay, alright. Masuk lagi. Okay, alright. Boleh? Boleh tuan. Okay, alright. Jelas? Ada soalan lagi? Okay, soalan dia berkaitlah dengan yang tadi ejen kan. So, bila kita nak develop sistem ejen tu, kita nak fokus sistem ejen, apa tools ataupun sistem yang sesuai untuk kita bina sistem ejen ni? Faham tak tuan? Maksud saya. Sistem apa? Contohnya kita nak ada ringan lah. Ejen, sistem satu sistem, kita nak letak kawasan sekian siapa, kita perlu ada satu sistem website ke ataupun apa-apalah platform. Untuk ejen beli dari situ, kita senang nak monitor. Sistem tu ada banyak tuan, ada banyak. Dekat Malaysia ni ada sistem mahal, ada sistem murah. Saya tak boleh nak suggest lah which one sebab nanti bahaya sangat, tapi tuan boleh pergilah agent to you boleh. Kalau Square Leg ke apa, tak ingat nama.
Kalau di Zandra guna sistem lain, ada few elite circle dengan mastermind untuk Fund Evo, ada beberapa sistem yang diorang guna lah. So tuan boleh search dekat Google which sistem yang tuan boleh, sebab saya tak boleh nak cakap sebab setiap sistem tu ada kelebihan masing-masing. Jadi dalam sistem tu sendiri saya tak pernah explore, tapi kalau nak kata student saya ada banyak lah guna sistem Agent 7 lah. Kalau Agent 7 dia ada training dia. Kalau silap satu sistem nama Square ke apa. So Tak saya lah. okay. Ingat dah sistem tu nama apa. Tapi anyway tuan boleh survey lah. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Ada lagi tuan. Okay, untuk ejen ni kan, mana yang lebih baik tuan? Untuk satu-satu kawasan tu, kita letak satu stokis, beberapa ejen sahaja, yang mana limited ejen dan stokis, ataupun satu kawasan tu tak kisah pun berapa banyak ejen pun. Lagi banyak lagi bagus. Yang mana bagus tuan? Kalau ada orang guna sistem ni apa, parlimen. Boleh kan? Sorry, internet connection saya problem sekejap. Okay. Clear. Okay. Macam mana? Boleh. Okay. So ada orang guna sistem satu parlimen ada satu stokis. Jadi di bawah dia boleh berapa orang pun tak ada masalah. Satu parlimen, satu stokis. Maksudnya dekat Malaysia ni ada 225 stokis lah boleh jadi. Ada orang dia buat style satu negeri, satu stokis. Jadi dia ada master stokis, master stokis. Ada banyak strategi untuk untuk ejen ni. Tapi yang paling penting bukan isu yang tu structure, itu penting. Tapi yang paling penting adalah stokis tu mestilah orang yang boleh very agresif untuk besarkan market. Kalau sekadar dia nak jadi stokis daerah tu atau negeri tu, tapi dia nak relax je, memang tak jadi apa lah. Okay, so dia kena jadi stokis yang agresif, membuka market negeri itu. Jadi kita boleh buat macam ni, contoh satu parlimen, satu stokis, tapi ada syarat. Setiap bulan kau kena restock sekian. Kalau tak, kau keluar daripada stokis ni, kita ambil orang lain jadi stokis. Macam tu. Kita sekarang ni kenapa ambil stokis? Sebab kita nak besarkan perniagaan kita dan juga pada masa sama kita nak menolong orang berniaga. Tapi kalau stokis tu slow gila, respon lambat, dah buat training pun orang hantar bagi air ketik tungah, tengok je bukan nak buat kan. Ada stokis laju gila, right? Dia pula jenis yang tengok je, tepuk tangan bagi orang lain. Ada stokis macam tu. Jadi kalau dia tak boleh meet target, then tak apalah, awak jadi ejen biasa je. Stokis kita pilih orang lain yang laju. Macam itulah. Okay, faham. So kita nak kena cari stokis yang agresif lah. Dan stokis tu dia tak semestinya once dia jadi stokis sampai bila-bila pun dia stokis. Bukan macam tu lah kira. Tak. Kalau macam tu senang lah. Kalau dia jadi stokis, dia kerja dia adalah, aku ada duit, aku jadi stokis. Lepas tu kalau ada ejen nak join, HQ kena bagi kat saya. Senang lah kerja macam tu. Kan? Kita kena sama-sama buat kerja lah. Okay tuan, soalan seterusnya tuan. Sekarang ni kita buat home base, kita buat di rumah kan, produk pun homemade. Lepas tu saya merasakan sekarang ni kita dah perlu fasa untuk berkembang. Rumah pun dah tak muat dah sebenarnya. Lepas tu bila kita sewa premis, kedai-kedai lah kan, kita tak boleh sewa kedai atas, kita kena sewa kedai bawah sebab barang banyak kan. Jadi dia punya kos dia tu besar sangat. Tu saya yang government punya. Kilang, sewa kilang government. Macam marah semua tu. Ya, baru berapa ratus. Sebelum ni kita apa dia tuan? Lambat kilang kosong. Saya dekat Kelantan ada satu tempat marah, besar tempat dia. Kilang banyak gila, tapi saya tanya berapa sewa? Oh, berapa ratus je. Murah je. Ratus ke ribu sikit je.
Tempat tu Uh, cantik dalam kawasan yang elok kan. Tapi tak ada, tak ramai orang nak guna. Macam kilang marah tu, saya ada survey. Ada kawan saya di Terengganu, kilang dia boleh tahan lah besar. Sewaan dia 500 sahaja. Memang tu saya kata 100 je. Lepas tu saya carilah dekat area Gombak lah. Belum ada yang kosong, kena queue lah, kena queue. Tapi kita nak grow lagi ni. Buka tempat lain, apa masalah dia? Buka dekat Terengganu, buka dekat Kelantan. Tak ada masalah kan? So dekat situ okay, so ambil media. Sebab kilang ni benda yang repetitif, betul tak? Betul. Kilang ni benda sama je. Okay bro, kau manager kilang kan? Okay nak 100 jar baru. Dia pun okay baiklah, ambil lah botol masuk. Benda sama saja. Kawan saya, Mary Jardine, Dr. Atik dengan Dr. Mariam. Dia punya dekat Mary Jardine, dekat dekat Subang Airport. Dia punya bisnes. Tapi tanya, Atik, kat mana kilang? Dia kata, oh, kilang dekat Kedah. Kilang dekat Kedah sebab apa? Sana kilang murah. Nombor 2, gaji orang nak kerja situ pun murah. Bagi gaji dekat Kedah 1,300. Oh, melompat orang. Bagi 1,300 dekat tuan punya area. Gila. Bahasa Kelantan dia jebek. Alah, 1,000 je. Tak cukup. Betul tak? Tapi kalau bagi 1,000 dekat Kedah, weh, 1,300 dekat Kelantan. 1,300 kerja pula masuk cokor je. Weh, okey lah tu. Okey buat kau? Tak ada masalah lah di tempat mana sekalipun. Tak ada masalah. Yang ada masalah kepala otak kita je. Jang kepala. Apple, tuan pakai telefon apa? Telefon apa? Samsung. Company Samsung kat mana? Beli dekat Giant. Kala dia. Tak, yang buat Samsung tu negara mana? China. Kilang. Samsung kat mana? Samsung Korea. Kilang kat mana? China. Lepas tu, apa masalah dia? Betul juga kan. Macam ni tuan. Apple. Yang ni California, US. Kilang kat mana? China. Apa masalah dia? Sampai dekat Malaysia. Okey je, elok je. Macam ni tuan. Yang macam saya cakap Terengganu tadi tu, dia nak calibrate untuk buat cokor jalan. Means guna kilang dia. Tapi semua raw material, balang kaca, coklat, semua area Gombak. Jadi bila saya kira-kira dia macam ada cost lagi nak bawa barang ke sana. Tapi saya pasal PKP kan, cadangnya PKP ni nak calibrate lah. Tapi bila PKP ni kita hold dulu. Tuan, tuan ada cari tak supplier area Terengganu lah? Terengganu ada, dia mahal sikit. Yelah, tuan cari betul-betul tak seperti mana tuan cari dekat Gombak? Belum lagi. Dah tu jawapan dia, kau tak buat betul-betul lagi Luqman. Tak all out lagi. Tak all out lagi, lepas tu dah turun label. Oh dekat Terengganu tak boleh belanya. Setakat yang saya jumpa lah. Mungkin ada lagi lah. Ada lagi. Tu belum lagi Luqman deal besar, betul tak? Dengan yang supplier dekat Gombak tu. Betul tak? Cuba deal dia besar. Bro, aku nak ambil ni dekat sejuta jar ni. Berapa kau boleh bagi? Tapi aku nak hantar kau free pergi Terengganu, contoh. Kalau tuan buat dekat Terengganu, ada kelebihan dia, kita naik 4 jam je pergi Terengganu kan. Start lepas subuh sampai lah kan. Nak naik flight pun kejap je. Tapi Terengganu ada masalah. Flight ni dia tak setiap hari kan saya. Terengganu. Betul-betul. Flight pergi Kelantan setiap hari banyak gila flight. Sebab Kelantan ni tak tahulah dia banyak ni lah. Banyak flight. Dia paling busy airport tapi paling kecil airport dalam Malaysia. Dia banyak businessman situ. Banyak businessman. Yalah. Itulah maksudnya, bukan tempat lain. Okay. So
Soalan saya setakat itulah sebenarnya. Mana tahu Tuan Fadil ada cadangan lain untuk saya kembangkan bisnes saya untuk lebih maju, untuk bantu orang menambah pendapatan. Apa yang Tuan boleh beri cadangan atau nasihat? Nah, itu je. Fokus cari agent. Fokus B2B. Kan? B2B. Ya, kalau Luqman tanya saya, fokus apa yang perlu dibuat, saya bagi satu statement. Semua orang yang sedang live dengan saya, the money is in the B2B punya business. Duit ada dekat situ. Duit tak banyak dekat B2C. Maksud saya B2C kena banyak buat kerja, B2B tak banyak buat kerja. Sebab sekali dia orang ambil, duit banyak. So the money is in B2B punya business. Jadi fokusnya B2B. Fokusnya rekrut orang untuk buat bisnes sendiri. Fokusnya training orang untuk besarkan bisnes dia orang. Bagi marketing, apa panggil buat training, hire trainer untuk train bagi pihak kita. So macam kalau kita tak kerti nak training, bayar upah trainer, cari Fadilah Kamsah. Okey, bagi sikit motivation pada diorang ni kan. Diorang ni lemau sangat. Bayar Fadilah Kamsah sejam RM10,000. Apa dah hal Luqman kaya? RM10,000 sejam. Kita hantar semua ejen pergi Fana Evo punya event. Pun boleh. Bayar saja, no problem. Okay, alright. InsyaAllah. So, fokus dia bantu orang lain. Nanti adalah Allah tolong kita ke mana-mana. InsyaAllah. Alright. Make sure jadi jutawan tahun ni so that boleh jadi one of the 100 millionaires yang saya sedang ni lah. Kalau jadi jutawan betul-betul, boleh buat 1 juta, bagi tahu kat nombor telefon yang Luqman message WhatsApp tu. Alhamdulillah dah capai 1 juta pertama. InsyaAllah. Amin. Okay. Alright. Thank you Man. Alright. Nanti kita jumpa insyaAllah. Hopefully sampailah ke rumah saya 1 kotak ke. Mana dah tahu boleh buat kotak. Boleh insyaAllah. Boleh. Okay, alright. Okay. Tuan Fadil, halalkan ilmu. Terima kasih banyak. Semoga Tuan Fadil sihat, berjaya dunia akhirat insyaAllah. InsyaAllah. Man, habiskan Quran 30 juzuk. Buatlah macam mana pun. InsyaAllah. Allah dah bagi rezeki kan. Kita boleh ni. Lawan tetap lawan. Okay, Alhamdulillah kita dah sama dengan Luqman tadi. Okay, so saya rasa ada seorang lagi akan bersama dengan kita insyaAllah hari ni. Okay, by the way, anda belajar something. Ada belajar something? Komen kat bawah kalau ada belajar something. Saya suka dengan idea yang kita boleh letakkan our production tempat lain. Okay, production kilang kita boleh duduk tempat lain. Bukan duduk tempat kita je. Okay, dia boleh jadi macam saya lah. Saya duduk di Pasir Putih untuk malaman anda. Saya duduk Pasir Putih. Rumah saya Pasir Putih, Kelantan. Mak saya ada kat sini. Anak saya Alhamdulillah dekat sini. Isteri saya yang pertama setakat ni pun duduk kat sini. Okay, satu je lah, satu. Okay. Tapi saya berniaga dekat KL. Jadi saya kadang pergi KL balik, okay. Kadang balik hari, pagi pergi KL, malam balik Kelantan, macam tu. Okay. So boleh dilakukan, jangan risau sebab ada perniagaan yang kilang dia duduk kat China kan. Yang penting cost. Kalau kita boleh reduce the cost then okay. InsyaAllah. Alright, okay.